Kek TV KPM. Saya suka sebenarnya bila Syafiqah tanya untuk apa yang nak kongsikan. Saya suka lagi main teka-teki dengan Syafiqah. Syafiqah mesti dulu biasa dengan berpantun kan. Zaman sekolah mesti antara orang-orang hebat pantun. Jadi saya nak bagi pantun kepada Syafiqah. Boleh balas tak agak-agak? Boleh jawab tak? Kena jawab ni. Kita cuba. Adik-adik budak-budak pun kat rumah kalau boleh jawab tu jawab. Okey. Senang. Dia berpantun ni pantun ni kira ada macam teka-teki jugalah dalamnya. Okey. Saya nak adjust juga suara ni. Terbang sejoli si burung merpati hinggap bersarang di dahan angsana. Kalau tuan bijak bistari, etika dan peranan unggulnya di mana? Nampak tak macam orang mencabar berpantun tu? Berpantun yang mencabar tu. Okey, baik. Saya jawab. Saya ada sedikit lah Ustaz. Saya tulis sikit tadi. Boleh? Okey. Jawab dia. Melayang-lelayang di atas awan, menjadi mainan si anak kecil. Pastinya saya bijak dan rupawan. Unggul keduanya sifat adil. Tahniah. Betul. Memang tak boleh lawan. Memang hebatlah kita. Memang hebat Syafiqah. Tahniah. Tepat sekali. Ustaz. Sebab unggul kedua etika dan peranan. Tadi kita tengok kalau etika dia ada adil. Peranan pun ada adil. Maksudnya dalam etika atau dalam kehakiman Islam ni, perundangan Islam ke, etika kehakiman ke, apa jua berkaitan undang-undang, poin paling penting adalah adil. Sebab tu saya suka pegang. Kalau apa pun murid-murid di rumah, ingat buka aja tajuk bab perundangan Islam tingkatan 5, bab etika kehakiman Islam tingkatan 5, dia punya keyword dia kat situ adalah adil. Nak jadi hakim mesti hakim. Nak jadi seorang hakim mesti kena adil. Peranan hakim mesti adil. Etika hakim mesti ada adil. Nak menjalankan undang-undang Islam mesti ada adil. So poin utama atau keyword saya nak ingatkan ini sikit pecah rahsia lah kan kata orang. Pecah rahsia sikit dalam nak menjawab soalan ni. Kerana kalau periksa SPM apa jua berkaitan cubalah letak je lah adil. Apa jua. Soalan apa jua berkaitan ni insya-Allah ada lah. Insya-Allah ada poin lah kat situ. Sikitlah mungkinlah harap-harap betul lah kalau saya yakin benda ni insya-Allah betul. Melainkan jangan lari sangat kalau dia tanya benda yang bukan berkaitan tentang adil kita jawab adil memang tak tepat lah. Okey. Itu sedikit saya nak ingatkan. Jadi apa yang kita pelajari tadi pelajari daripada segi syarat hakim itu apa, syarat hakim itu bagaimana, etika hakim dan peranan hakim. Hari ini saya nak sikit buat uji minda. Uji minda murid-murid di rumah dan mungkin Syafiqah pun bolehlah sikit-sikit kan kita dah belajar tadi. Apakah berkaitan tentang ataupun kita nak asah minda kita berkaitan tajuk kita pada hari ini. Jom kita tengok soalan yang pertama. Baik, soalan pertama. Jelaskan 2 syarat pelantikan hakim. Soalan senang. Kalau nak jawab SPM tu kata orang buka kertas, ini dah spot dah. Ini dah spot soalan ni. So jelaskan 2 etika atau 2 syarat pelantikan hakim. Okey, murid-murid di rumah, saya rasa masing-masing dah, senang ni, tadi ingat. Okey, tak apa, murid-murid di rumah mungkin ingat. Jom kita tengok. Syafiqah, kalau dia tak ingat, tak apa, kita bantu. Itu biasa manusia. Okey? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, silakan. Okey, sebab kita remind, orang kata ingat semula balik dalam kaji. Okey, syarat pelantikan hakim. Nak jadi hakim mestilah orang yang hebat. Tapi yang pertama sekali, dia mestilah seorang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Betul, Zai? Okey. Tengok nanti. Terus tengok nanti. Yang kedua, dia mestilah orang yang sudah baligh dan berakal. Wah. Okey. Kagum ni. Saya bagi 3. Kagum bagi 3. Okey, macam kalau SPM ni pelajar cemerlang lah ni. Okey. Dia kenalah seorang hakim kan mestilah kena ada ilmu. Dia kenalah seorang yang berilmu dan bijaksana. Kita tengok. Kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Islam dan beriman. Okey, tepat sekali. Betul lah. Tadi kan ada berapa peranan? Ada 5 kan? Ada 5 peranan dia. Yang pertama Islam dan beriman, balik yang dapat fikir secara matang dan yang ketiga adil. Okey, untuk pengetahuan juga kalau murid-murid di rumah, kalau soalan jelaskan begini, kita tidak perlu jawapan yang panjang. Maksudnya kalau macamnya Islam dan beriman kepada Allah pun dah cukup. Dah dapat 2 markah. Sebab bila mana soalan jelaskan, kita tidak perlu kepada isi dan huraian. Okey, yang kedua balik
yang dapat berfikir secara matang. Dah dapat markah kat sini. Lebih tak apa. Jangan kurang 3. Ingat 3 patah perkataan untuk jawapan jelaskan. Sama juga tadi macam Syafiqah kata bukan adil, jadi berilmu. Berilmu pun betul. Tepat sebab ada 5 kan. Tapi untuk pengetahuan murid-murid di rumah, tadi macam saya cakap tadi, poin utama kalau dapat soalan begini je, poin utama ni, ini perkataan jawapan yang pertama adalah adil. Letaklah dulu adil. Sebab kita takut lupa lepas tu. Baik Ustaz, lepas ni ada uji minda lagi ke? Ada 2 lagi. Okey. Kita tengok yang kedua, kita tahap soalan yang agak sikit susah. Soalan yang seterusnya, huraikan 2 peranan seseorang hakim dalam menjalankan prosiding kehakiman di mahkamah. Okey, sebelum Syafiqah dan murid-murid di rumah jawab, saya nak ingatkan bila mana perkataan huraikan, pastikan ianya ada isi dan huraian. Maksud isi kat tengah-tengah ini kita kena letakkan kerana, untuk, supaya dan agar. Ataupun kalau biasa orang sebut suka. Letaklah contohnya, huraikan 2 peranan seorang hakim dalam menjalankan prosedur mahkamah. Seorang hakim mestilah adil supaya mendapat keputusan yang tidak menganiaya orang lain. Contohnya begitu. Jadi di situlah yang dimasukkan sebagai isi dan huraian. Okey, boleh Syafiqah? Baik, saya cuba Ustaz. Okey, so kita tengok jawapan Syafiqah. Satu je lah. Saya bagi satu je lah. Okey, satu je. Okey, sebab kita okey. Menjatuhkan hukuman dalam keadaan yang tenang supaya dapat memberi keputusan yang adil dan saksama kepada yang tertuduh. Itu kalau macam tu dia dah banyak markah dah. Tapi kita tengok. Okey. Menjatuhkan hukuman secara tenang. Okey, tadi menjatuhkan hukuman dalam keadaan tenang. Ni dapat 1 markah. Supaya apa tadi? Supaya memberi keputusan dengan adil dan saksama. Supaya memberi keputusan yang adil, keputusan yang adil itu pun dah dapat 1 markah. Bila ada perkataan supaya lagi itu dah markah yang lain. Jadi ini tapi markah ni tak dikira lah sebab dia satu soalan 2 markah saja. Faham tak? Betul Ustaz? Betul ke Ustaz saya punya jawapan? Sangat tepat. Sangat tepat. Murid bijak. Murid cemerlang, kategori cemerlang. Macam saya lah cemerlang je konon. Okey. Jadi jelas kat situ Syafiqah. Jadi harap murid-murid pun dapatlah. Dan kita pergi soalan yang seterusnya. Okey. Ni soalan kebat. Soalan kebat yang ini, soalan kebat yang ini, soalan kebat 6 markah. Untuk pengetahuan murid-murid, soalan kebat 6 markah ni banyak jenis. Saya ambil jenis yang mana 2 tambah 4. 2 markah, dia dalam satu statement ada 2 soalan. Itu juga dikategorikan sebagai soalan kebat 2 tambah 4. So soalannya, seorang hakim telah menarik diri daripada mengendalikan perbicaraan suatu kes yang menyalahi salah satu etika kehakiman Islam. Berdasarkan pernyataan di atas, pada pendapat anda, apakah etika tersebut? Ini senang soalan macam ni. Jadi kita kena jawab. Dan seterusnya, kita tengok soalan yang kedua. Mengapakah seorang hakim perlu mematuhi etika tersebut? Okey, Syafiqah, kali ini saya terus tunjukkan sebab panjang sikit penerangan dia. Okey. Yang mana kalau yang pertama kita kena jawab, kita tengok soalan dia kata etika tersebut. So etika yang berkaitan tentang ni tadi apa? Menarik diri. Yes, hakim perlulah menarik diri atau hakim hendaklah dilarang untuk menghakimi orang yang berkepentingan dengan dia. Okey, kat situ dia dah dapat 2 markah kat sini. Okey, jadi dah 2 dah kat situ. Poin dia dah ada. Dan yang seterusnya kita tengok soalan kebat. Soalan kebat yang ini kita perlu kepada isi, tambah huraian lengkap dan tambah kesimpulan. Okey, maka dah dapatlah kat sini yang mana seseorang hakim perlu mematuhi etika tersebut. Hakim dapat membuat keputusan yang tepat. Ini isi 1 markah agar tidak terpengaruh dengan perasaan belas kasihan. Ini huraian 1 markah. Kesannya, keputusan yang dikeluarkan adalah tanpa ragu-ragu 1 markah. Dan kesimpulannya, seorang hakim hendaklah sentiasa mematuhi etika hakim agar institusi kehakiman dihormati. Ini 1 markah. So yang ini isi, yang ini huraian lengkap dan yang ini kesimpulan.
untuk penyambungan ni kita kena tengok kat sini ada agar, yang kat sini kesan, yang kat sini kesimpulannya. So perkara ini sangat penting dalam kebat sebenarnya. Jadi kena tahu hal itu. Jadi kat sini jelas dah. Maka berakhirlah dia punya jawapan untuk soalan kebat di sini. Itu dia penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kalau Ustaz boleh kongsikan sedikit rumusan untuk hari ini Ustaz. Okey, alhamdulillah. Max, nampaknya kita dah habis dah kita belajar, dah ada pengukuhan berkaitan tentang etika dan peranan hakim. Sesungguhnya etika dan peranan hakim, saya ingatkan sekali lagi pada murid-murid di rumah bahawa poin penting, keyword poin penting adalah perkataan keadilan ataupun adil. Dan menjadi kalau kita tengok balik, nak menjadi seorang hakim perlulah ada bagaimana dia syarat-syaratnya nak menjadi seorang hakim. Ada 5 syarat kat situ. Jadi kena ingat. Jadi saya harap murid-murid boleh ingat. Beriman, berilmu dan juga adil. Okey, tak dapat ingat 5, dapat ingat 3 pun jadilah. Seterusnya yang kedua, macam mana etika. Hakim itu perlu patuh kepada disiplin ataupun sesuatu adab dan akhlak yang perlu ada pada dia. Ada 4 tadi tu. Ingat juga poin key point dia adalah adil juga di situ, tidak menyebelahi mana-mana pihak, dan seterusnya ada 3 yang berikutnya. Dan yang terakhir adalah peranan hakim. Peranan hakim ini ada 4. So peranan hakim ini tadi pun senang. Kan kita dah buat peta minda tu. So daripada peta minda, key point itu kita ambil untuk kita ingat. Macam adil, tak ragu-ragu, tenang dan tidak akan keluar keputusan kalau ada keraguan dalam sesuatu perkara. Jadi nak menjadi seorang hakim, kita kena patuh kepada semua perkara tersebut. Baik, itu dia rumusan daripada Ustaz. Ustaz, hari ini saya jadi murid Ustaz ni. Mungkin Ustaz boleh bagi prestasi keseluruhan lah. Okey. Macam mana? Sepanjang kita punya pembelajaran daripada awal sehingga tadi, saya selalu sebut tahniah Syafiqah tergolong dalam kalangan pelajar cemerlang. Beri tepukan untuk Syafiqah. Tahniah. Jadi Ustaz, di rumah pun sama. Ya, betul. Dengan murid-murid dekat rumah pun sama juga cemerlang pada hari ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, kalau contohnya murid-murid nak cari sumber rujukan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, macam mana Ustaz? Kita boleh tengok kepada sumberku. Ya, maksudnya portal Delima Sumberku. Yes, portal Delima Sumberku. Betul. Jadi Ustaz, terima kasih banyak-banyak untuk perkongsian pada hari ini. Didik TV KPM